Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. So in this video kita nak bincangkan memang something special dan ramai pun dah minta sebenarnya, okay, iaitu ciri-ciri kaunter yang saya berminat untuk entry. Okay, kita dah listkan ciri-ciri dia and kita akan bincangkan lah, right? So before that, saya nak bagi tahu sikit, like you guys know, semalam kita ada buat sharing session kita. Alhamdulillah memang smoothly, okay, berjalan dengan smooth. So 90 lebih orang join dan feedback semua agak baik, Alhamdulillah. You know, ada yang bagi feedbacks that dia cakap, you know, circle yang kita buat ni membuatkan dia lagi yakin lah untuk nak trade. So Alhamdulillah, we appreciate that kind of feedbacks. Dan kepada yang belum tinggalkan feedback yang join, bolehlah tinggalkan supaya kita boleh reflect untuk kita nak buat sharing session yang seterusnya. InsyaAllah kita akan pilihlah topik yang seterusnya. Okay, so kepada yang berminat, boleh ni lah, nanti boleh tinggal boleh join lah grup Telegram tu. Like always, saya akan tinggalkan link di bawah. Alright. Okay, so alright, antara topik-topik yang kita bincangkan ialah as you guys can see there lah, macam mana nak kembangkan modal, you know, in terms of consistent dulu, right? And then macam mana lah saya kembangkan modal and all, right? Dan kenapa, you know, trader sangkut kat puncak, dan kita tunjuk contoh-contoh kalau masuk counter mahal dan masuk counter sikit dan sebagainya lah. So ni adalah topik-topik yang kita bincangkan. Alright. Okay guys, saya tahu ada yang suggest lah, bro, boleh tak bincangkan support dan resistance as in basic lah for beginners, right? Okay, saya bukan tak nak bincangkan, tapi kalau nak cerita support dan resistance ni memang kena cerita daripada basic sangat-sangat untuk kepada yang beginners lah terutamanya, right? Sebab saya takut bila saya cerita advance tu nanti ada yang confused, right? Sebab kita punya topik tu pun yang kita decide tu based on the votes yang kita dah buat lah, right? Jadi macam ni, okay guys. Saya dah decide dengan team saya, okay? Saya dah decide dengan team saya nak buat sharing session khas untuk support dan resistance sahaja, okay? Right? So memang kita dah listkan macam cara, ada beberapa kaedah yang kita pakai untuk buat support dan resistance, menggunakan guard, menggunakan previous punya you know, resistance dan sebagainya. Okay guys, dan kepada yang berminat, okay guys, kepada yang berminat boleh just contact adik saya, contact lah adik saya di bawah. Saya akan tinggalkan dia punya number, right? Just tekan link tu, nanti insyaAllah adik saya akan bagilah details dia. Alright. So tapi saya cakap awal-awal lah, yang tu bukan untuk semua orang yang macam kita selalu you know, free untuk semua yang dalam group tu, okay? Sebab kita nak buat you know, special sikit lah, maksudnya ada slides and all, right? Sebab kita kenalah buat, you know, proper punya lah. Sebab saya takut bila saya cerita sikit sini sikit sana, nanti ada orang tak faham sangat, right? So kita buat proper, insyaAllah lengkap lah untuk, lagi-lagi terutamanya untuk beginners in terms of basic understanding of support dan resistance. So kepada berminat, just boleh klik link di bawah, okay? Alright, let's jump into the topic. Okay, point pertama, breakout yang baru bermula. Okay, saya terus nak lukis, right? Antara topik yang kita bincangkan during our sharing session semalam is puncak. Kenapa sangkut kat puncak? Okay? Kenapa ramai trader sangkut kat puncak? Is reason being is that beli ketika breakout yang extended, right? Terlampau extended. Okay, jadi kita nak lukis terus, right? So, okay, kita bagi dua contoh terus. Ni adalah contoh pertama, ni contoh kedua. Okay, kita buat line, buat line, right? Buat line. Okay, right. Ni adalah permulaan uptrend lah, let's say. Okay, right. Okay, struggling sini dan macam ni. Contoh. Okay, right. Ni adalah line resistance, betul? Okay, right. Volume pun, let's say lah, volume pun banyak. Okay, let's say lah, volume pun banyak. Okay. Jadi, okay, one of the reason being kenapa problem bila beli dekat breakout yang extended. Breakout yang extended bermaksud dia adalah breakout, dia masih breakout. Maksudnya let's say lah dia break sini, right? Ni adalah let's say lah harga 50 sen, okay? Ni dah RM1.50 lah contoh. Okay? Adakah dia still considered as breakout? Yes, dia still considered as breakout. Okay? Tapi problem dia adalah kenapa dia terlampau extended dan obviously it's overbought, right? Overbought. Bila dia terlampau overbought, extended, right? Dia adalah you know, breakout ni yang agak-agak yang amatlah berisiko, amatlah berisiko, right? Kenapa? Obviously dia boleh retrace, maksudnya bila dia rehat dia akan you know, dia akan correct agak banyak. Maksudnya trendline dia pun kalau you buat akan agak jauh, maksudnya, okay, daripada trendline dia lah, right? Let's say lah
okay lah, ni tak spesifik lah, nanti kita akan bagi contoh, right? Okay, so dia terlampau extended. Okay, jadi itu adalah one of the risiko. Ni adalah kenapa ramai trader sangkut di puncak, right? Beli ketika breakout yang dah extended. Jadi poin pertama saya adalah yang baru bermula, maksudnya okay, dekat sini time dia buat consideration, let's say lah dia buat consideration around here, betul? Okay, bila dia buat kat sini, okay, saya nampak support kat sini dan dia break dekat sini. Okay, bila dia break dekat sini, ini adalah breakout yang sihat. Apa maksud dia? Dia adalah breakout yang baru bermula. Okay, right, actually yang phone ni saya nak bagi je contoh terus. Ada yang komen, bro boleh tak bagi contoh terus, lagi elok, right? Untuk lagi-lagi newbie. Yes, memang saya nak bagi contoh, tapi dan tahu disclaimer, right? Tapi you guys, it's not like that. Even though you bagi disclaimer pun, SC still boleh consider that as a sell call, right? Melainkan kalau benda tu dah jadi, kita tunjukkan past history dia, right? Tu boleh lah. Macam untuk saya nak tunjuk sekarang ni tak boleh, sebab saya nak tunjuk je ada counter yang tengah macam ni sebenarnya, right? Tapi saya tak boleh nak tunjukkan, right? So maybe kita akan share lah contoh-contoh yang dah pernah jadi, right? So ni adalah poin pertama saya, right? Saya akan cari saham yang macam ni, right? Dan dia baru break, okay, dia baru nak start, dan obviously, okay, insyaAllah lah dia akan buat pattern yang sebegini, right? Dan normally bila dia break resistance seterusnya, dia akan rehat balik, dia akan consolidate balik, dan dia akan meneruskan kenaikan. Dan ini adalah poin pertama saya, iaitu beli ketika baru bermula, right? Maksudnya dia baru nak start. Okay, macam mana nak cari saham macam ni? Banyak sebenarnya cara dia nak cari. Okay, right, so tu adalah poin pertama. Alright, kita terus nak bagi contoh. So contoh case kita ambil adalah HLT. Obviously kita kena bincangkan benda yang dah berlaku. Kalau belum berlaku, obviously dia boleh jadi sell call atau buy call, right? So okay, disclaimer, this is not buy call, this is not sell call. Right, contoh case breakout yang overbought ataupun extended sangat-sangat. Okay, saya ambil right. As you guys know, okay, breakout yang extended ni, dia masih considered as breakout. As you guys can see that dia break around here, nampak dan dia break around here, nampak dekat sini resistance ni, nampak dia tak boleh break sini dan dia break pula hari seterusnya kat sini, nampak? So dia masih di-consider breakout sebenarnya, right? Tapi dia adalah breakout yang dia tak rehat, maksudnya dia tak ada consideration. As you guys know, saham yang yang selamat, dia akan rehat, maksudnya dia breakout dan dia rehat, dia breakout dan dia rehat. Okay, adalah contoh-contoh dia macam you guys can see Gratek, Solarvest pun, okay, one of the good example jugalah sebenarnya. Okay, so dia bukan grup naik tau, tanpa rehat. Okay, yes, I know, you guys can see here lah, right? Obviously kalau you masuk dekat sini, dia agak berisiko lah kalau dia tengah tak rehat, right? Around here, daripada RM1.90 ke RM2.6, tapi tak banyak sangat lah nak consider dengan HLT tadi, right? Jadi kalau you entry harga macam ni pun sebenarnya risiko lah. Maksudnya dia tak rehat, tapi bila dia dah rehat, breakout yang bila dia dah rehat, okay, dia breakout dan itu adalah selamat berbanding dia tak rehat lagi. So conclusion dia you tunggu dia rehat lah. Okay, so itu adalah breakout yang extended, right? Overbought, right? So tu contoh overbought. Okay, contoh kita overbought punya, kita ambil Iris, right? Kita ambil Iris, as you guys can see here, dia consolidate lama around here, right? Dia consolidate lama around here dan dia break kat sini. Ni adalah ciri-ciri saham yang kita berminat. Maksudnya dia baru break, dan volume yang kuat, obviously volume yang kuat, dia baru break dekat area-area resistance yang awal. Maksudnya dia baru nak start. So called permulaan uptrend. Okay, right? Jadi as you guys can see here, nampak dia struggling around here lama dan dia break kat sini dan dia menunjukkan kenaikan. Okay, tu adalah contoh-contoh dia, right? Okay guys, poin kedua adalah tak banyak sangat kita nak cerita yang lepas ni, sebab saya dah cerita juga most of the point dalam poin pertama tadi sebenarnya. Okay, kita cerita breakout yang genuine, right? Macam mana nak tahu breakout yang genuine ni apa maksud dia? Maksudnya dia bukan false breakout lah. Okay, dia close atas line resistance, solid volume. Maksudnya contoh kita ambil okay, kita lukis terus, right? Contoh, okay, resistance, support, right? Dia consolidate lama, dia try nak break dan dia break. Okay, dan let's say lah dia jatuh pun still atas line resistance. Okay, ni menunjukkan line ni adalah RBS kita dan dia berjaya close atas RBS kita, resistance become support kita. Ni adalah ciri pertama yang menunjukkan dia adalah genuine breakout. Kedua adalah bila dia breakthrough, okay, with a strong volume, okay, menunjukkan one of the ciri yang kita nak lah untuk genuine breakout.
right? Volume yang kuat, obviously jarum yang kuat, volume yang kuat tu bermaksudlah boleh jadi jarum masuk, ataupun retailer ramai support dia naik and so on. Okay, so itu menunjukkan point inilah point kedua untuk mengatakan dia adalah breakout yang kuat, genuine. Okay, point ketiga saya nak terus cerita. Actually saya dah cerita dah point ketiga ni dekat point pertama tadi, right? Saya dah termasukkan. Okay, tapi kita cerita je lah lagi. Okay, selepas consolidation. Apa maksud selepas consolidation? Okay, contoh. Saham tu, okay, let's say line. Okay, ni resistance lah. Okay, let's say dia dah struggle. Around here. Okay, dia dah lama lah buat consolidation. Right? Dan dia break. Okay, kita ada satu line lagi. Okay, dia break. Okay, dia break dekat sini. Dan let's say lah you tak masuk. You tak sempat masuk sini, right? Okay, dan dia buat consolidation balik kat sini. Tapi dia masih stay atas line ni lah. Right? Dan dia berjaya break line ni. Okay, ni adalah dua ni lah. Ni satu ni dikira considered as breakout selepas consolidation lah. Maksudnya dia dah rehat. Okay, dia dah kurang lah, oversold dia tu dah kurang. Tapi macam saya cakap tadi, bila you beli saham yang macam ni, obviously dia akan jadi overbought, right? Tapi bila dia breakout, even though dia dah jauh pun daripada harga base, tapi dia dah rehat, right? Dia dah rehat, you boleh consider lagi untuk entry. Macam saya cakap ni lah, maksudnya dia break resistance pertama ni, let's say lah kalau you tertinggal, okay, you tertinggal yang first punya dekat sini kan, you still boleh consider juga, dan insyaAllah lah dia akan rehat. Normally banyaklah saham yang macam ni you boleh tengok. So ni adalah point selepas consolidation. Maksudnya setiap kali lepas breakout dia rehat, consolidate, lepas breakout consolidate, lepas breakout consolidate. So you boleh consider untuk entry selepas breakout yang dia dapat consolidation yang clear. Okay, right. Alright, I think that's it for the video guys. Saya tahu saya ada tertinggal point, saya tahu saya ada tersasul apa pun yang saya cakap ke, right? You guys can let me know. Right, sebab saya terus terang saya cakap, saya tak buat any prep untuk video ni, tapi saya nak juga release video sebab ramai yang minta, and saya pun lama dah tak post video. Sebab kenapa guys? Sebab saya agak busy this week, right? Dan maybe next week pun saya akan busy, right? So saya pun nak fokus, saya adalah beberapa benda yang saya nak buat, right? Jadi sorry for that. Dan kepada yang okay guys, kalau like always, kalau ada manfaat, please sharekan kat kawan-kawan, right? Saya rasa point ni memang agak penting. Ni adalah ramai sebab kenapa ramai orang sangkut dekat harga yang tinggi and all, right? So please sharekan kat kawan-kawan jika bermanfaat. Okay, so kepada yang berminat nak join session khas tadi untuk support dan resistance, okay, boleh contact adik saya akan tinggalkan link di bawah. Alright guys, so I'll see you in the next video guys. So thanks for watching. Okay, bye.